اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 12. Muka surat 12, baris yang ke-16 daripada bawah. Baris yang ke-16 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiganya, darah yang dimaafkan akan dia akan darah. Dimaafkan jika sedikit. Jika sedikit ia darah. Iaitu darah yang dimaafkan dia jika sedikit, darah yang keluar daripada seseorang dengan perbuatan dirinya. Dengan perbuatan dirinya. Atau darah yang ajnabi, yang sunyi ia darah ajnabi daripada berlumur. Ketiga daripada 3 bahagian. Darah daripada najis daripada darah dan umpamanya. Jadi pembicaraan kita hak lepasnya adalah berkaitan dengan najis. Kemudian najis ni dia bahagi 2. Satunya najis ni darah dan umpamanya, umpama darah. Darah dan umpama ni, darah, nanah, dana, atau umpama darah. Dia jenis darah belaka tu. Darah, nanah, dana, air kumang dihukum darah lah. Sebab nanah, dana tu itu asalnya daripada darah yang berubah warna jadi warna nanah tu lah. Tapi nanah ni sebenarnya adalah darah yang berubah. Kemudian dana ke air kumang ke, di semua tu sejenis dengan darah belaka. Jadi najis yang pertamanya adalah darah dan umpamanya. Dalam kitab kita ni, darah dan umpamanya ni, darah, nanah, dana, air kumang tu. Kemudian satu laginya selain daripada darah, nanah, dana. Selain daripada darah, nanah, dana ni banyaklah. Tahi, air kencing. Jadi banyak lagi lah najis-najis selain daripada darah dan dana. Kemudian najis ni ada yang dapat dilihat dengan mata, terang, nyata, besar. Ada yang najis ni terlampau halus. Maknanya contohnya air kencing ditiup oleh angin, jadi rasa dia punya percik dia tu, rasa. Tapi kita tengok contohnya di betih kita, tak nampak apa pun, tapi rasa dia punya apa? Berat bangga. Berat lah bangga tau. Rasa memang ada.
Masa kencing tu angin tiup, rasa kena di beti. Tengok-tengok tak nampak, halus sangat. Ada najis yang dapat dilihat dengan mata, dan ada najis yang tak dapat dilihat dengan mata. Dia najis yang tak dapat lihat di mata ni dimaafkan, walaupun najis mughallazah sekalipun. Ni kita ulang balik hak kuliah terdahulu. Sebab minggu lepas tak ada kan. Minggu lepas hari ni cuti apa minggu lepas? Hari Senin cuti kan? Hari Raja tau. Hari Raja hak minggu lepas. Jadi hak 2 minggu lepas lah ni. Jadi walaupun najis yang halus saat ni najis mughallazah. Contohnya anjing kencing. Kemudian anjing kencing ni, dia bila kalau kita kata dia kencing tempat tu seming contohnya, pastilah dia punya merencik tu luas sebenarnya. Tempat mana yang wajib kita basuh, hak nampak nyata kena. Tapi kalau hak halus-halus, mana halus-halus nampak tu dia panggil najis yang nampak dengan mata lah. Tapi nak kira bila anjing tu kencing, dia kencing pula di batu contohnya, dia punya rencik dia tu luas. Tapi hak luas-luas tu tak nampak sebab dia halus. Jadi hak wajib kita basuhnya tempat air kencing betul, tempat hak mengercik, hak nampak. Tu wajib basuh. Kita kena basuh ambil luah ke? Ada wajib. Tapi kalau kira kepada anjing tu kencing atas batu tu, maknanya dia punya mengercik tu memang luah. Tapi hak luah-luah, hak lain-lain tu halus-halus tak nampak. Tapi kalau ambil kanta pembesar tu, mungkin nampak. Halus-halus dah kira tu. Kira hak nampak saja. Hak tak nampak dimaafkan. Gitu. Jadi hak najis yang dihukumkan, yang tidak dimaafkan, najis hak nampak di mata. Kemudian balik semula, satunya darah, nanah, dana. Satunya najis lain daripada darah, nanah, dana. Kita buat contoh mudahnya, tahi dan air kencing. Honing tidak dimaafkan semata-mata, tidak dimaafkan. Sedikit ke banyak ke tidak dimaafkan. Tahi cicak contohnya tidak dimaafkan. Walaupun tak cicak tu halus je tak cicaknya, sekalipun kering dah tak cicak tu, sekalipun. Tahi, air kencing dan najis-najis yang lain selain daripada darah, nanah, dana tidak dimaafkan sama sekali walaupun sedikit. Tidak dimaafkan ni bicara kepada hukum sembahyang. Sebab kita sekarang bicara berkaitan dengan syarat sah sembahyang yang keempat. Kita bicara syarat sah sembahyang yang keempat, suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya, suci daripada najis yang tiada dimaafkan akan dia. Ni kita. Ni sekarang kita bicara berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Apabila tahi air kencing ni tidak dimaafkan sama sekali, sembahyang tersebut batal. Ni. Man tidak dimaafkan, kita bicara berkaitan dengan sembahyang. Sebab saya sebut terdahulunya, kalau bicara bab najis ni, dia pecah kepada 4 bahagian. Satu najis, najis ni dia pergi kepada persoalan, satunya sembahyang, satunya air yang sedikit. Air yang sedikit jatuh najis ke dalamnya, adakah najis tu menajiskan air ataupun air tu kekal mutlak? Gitu. Jadi dibicara 2. Yang pertama berkait dengan sembahyang, yang kedua berkait dengan air. Maka antara 2 ni dia pecah 4 bahagian. Satunya najis,
tidak dimaafkan nisbah dengan air yang sedikit, tidak dimaafkan nisbah dengan sembahyang. Pada nisbah adu tu lah. Mana kalaulah air yang sedikit, air satu berdi, jatuh tahi cicak ke dalamnya, maka air tu automatik dihukumkan najis. Kalau kita tengah-tengah semayang, cicak berak atas tubuh kita, maka semayang kita batal. Tidak dimaafkan sama sekali. Kemudian najis yang halus, yang tak nampak di mata, kena air yang sedikit, air kekal suci, tak ada najis. Kena pakai yang semayang, semayang kita sah, dimaafkan. Kemudian ada najis dengan air yang sedikit, okey, tidak menajiskan air. Tapi kira dengan semayang, semayang kita najis, tidak dimaafkan, semayang kita batal. Contohnya bangkai binatang halus. Bangkai binatang halus, bangkai semut contohnya, bangkai nyamuk contohnya, dia jatuh ke dalam air yang sedikit, najis tu. Adakah air yang sedikit? Air sedikit ni makna air tak sampai 2 koloh. Air sampai 2 koloh jatuh najis. Kalau air tu tidak berubah, air tu kekal suci. Air tak sampai 2 koloh. Sekarang air satu berdi, air satu cetong, jatuhlah bangkai semut, ditiup oleh angin, jatuhlah bangkai nyamuk, bangkai binatang halus, buang bangkai tu, air tu kekal suci. Adapun kalau kita dalam sembahyang, tengok-tengok dalam poket kita ada bangkai semut ataupun bangkai nyamuk, kita katok nyamuk ketika kita tengah sembahyang. Kita ingat ke nyamuk yang kita katok mati itu, nyamuk tu jatuh ke keluar lah. Tengok-tengok bangkai nyamuk tu masuk dalam poket kita, poket baju kita, ataupun duduk di lipatan baju kita, baju semayang kita, semayang kita batal. Sebab bangkai binatang halus, bangkai semut, bangkai nyamuk najis. Kita bicara dah dahulu, bangkai sekaliannya najis, melainkan manusia, ikan dan belalang. Jadi bangkai semut, bangkai nyamuk najis. Nisbah dengan semayang, semayang batal. Tapi kalau masuk ke dalam air yang sedikit, air itu kekal hukum suci. Mana ni? Jadi air yang sedikit ni termasuk juga bicara berkaitan dengan air hok kita minum tu lah. Air sedikit ni air mutlak, termasuk air yang kita minum. Jadi air yang kita minum tu tiba-tiba jatuh bangkai ke dalamnya, buang bangkai, air tu kekal suci, boleh minum lagi air tu. Ataupun contohlah minuman kita tu tak habis, kita tutup tak rapat, jadi semut masuk, hidup lah ni, dia masuk sini, bukan kita yang masuk kan, dia masuk dalam air kita tu, maka matilah semut tu lemah. Kita bangun pagi esok, air kita hok tak habis minum semalam tu, kita nak minum pula waktu sahur, tengok bangkai semut di dalam tu, bangkai semut najis. Sekarang ni macam mana dengan air teh kita tu, najis ke tak? Dia bangkai semut nisbah dengan air yang sedikit, nisbah dengan cairan. Macam panggil cairan tu, air teh dipanggil cairan, sebab dia tu bukan air mutlak. Air teh, minyak, itu dia panggil cairan. Air teh, minyak dipanggil cairan. Jadi air yang sedikit air mutlak, air teh, minyak, tiba-tiba masuk bangkai semut. Air yang sedikit tadi tu kekal hukum suci, air teh, minyak tu kekal hukum suci, buang sahaja bangkai najis. Faham tak ni? Melainkan kalau air teh kita tu rasa macam perisa lain. Mana apa tu? Maknanya mungkin semut tu banyak sedikit, jadi bangkai semut tu lama duduk dalam air, mungkin dia sudah mengeluarkan ni dia punya sifat najis dia tu, maka air tu najis. Mana kita nak minum air tu rasa macam pahit sedikit saja, najis dah. Sebab dia sudah berubah, walaupun sedikit saja berubah, dia najis. Tapi nak ceritanya kalau tak berubah, tak najis. Walaha air sedikit, walaha air teh kita tu
bangkai semut di dalam tu najis tak najis, dimaafkan nisbah dengan air yang sedikit, nisbah dengan cairan. Ada panggil cairan lah tu, teh ataupun minyak. Cairan minyak tiba-tiba jatuh bangkai ke dalam minyak tu, jadi najis tak minyak tu, dimaafkan, buang je bangkai tu. Ada ni. Tapi nisbah dengan semayang, nisbah semayang tak boleh. Bangkai semut, bangkai nyamuk batas najis, tidak dimaafkan. Kemudian ada najis yang dimaafkan nisbah dengan sembahyang, tidak dimaafkan nisbah dengan air. Ni darah ni bicara darah nisbah dengan air ada yang dimaafkan, tapi darah nisbah dengan semayang ada yang dimaafkan. Kita akan bicara, dia ada 3 bahagian. Tapi kalau darah yang sedikit bertitik ke dalam air yang sedikit, maka air itu hukum najis, tidak dimaafkan nisbah dengan air. Dia ada gitu. Ini contoh. Sekarang kucing ni dia tak berapa sihat, berpenyakit. Kucing ni di punggung dia ada tahi. Kucing yang tak sihat tu kan, dia jenis berok, hok bini peseng tu lah, hok peseng tak bersih tu kan. Kalau hok kucing hok sihat, tak ada nampak tak najis. Tapi kalau kucing hok nyakit itu, memanglah kita boleh nampak di punggung dia tu ada tahi, di betis dia ada tahi. Ni hok nyakit, najis. Kucing tak najis, binatang hidup suci sekaliannya, melainkan anjing dan babi. Tu macam mana dengan najis yang ada di punggung kucing? Satu laginya, najis yang ada di punggung orang yang istinja dengan batu. Orang istinja dengan batu, bila istinja dengan batu, dia punya air najis, habislah sifat najis, masih kekal di situ. Tapi dimaafkan untuk semayang, sah dah semayangnya. Mana diharuskan istinja dengan batu, walaupun air banyak sekalipun. Tapi afdal pakai air lah daripada pakai batu, ataupun sekarang pakai tisu. Jadi bila istinja dengan batu, ataupun kita sebut istinja dengan tisu, jadi di punggung tu masih lagi ada sifat najis, tapi semayang okey lah. Jadi kita pergi pada hak najis yang ada di punggung kucing, najis yang ada di punggung orang yang istinja dengan tisu. Nisbah dengan sembahyang, nisbah dengan air yang sedikit. Faham tak ni? Nisbah dengan sembahyang, dalam sembahyang kita, nisbah dengan air yang sedikit, air itu jadi najis ataupun tidak. Nisbah ni faham tak? Adu. Jadi najis yang ada di punggung binatang, punggung kucing lah kita letak, nisbah dengan sembahyang tidak dimaafkan. Kita tengah sembahyang, kucing naik atas riba kita, di punggung dia ada najis, batal sembahyang kita. Kalau kucing tu tak ada najis di punggung, tak ada masalah. Sebab kucing ni binatang yang suci. Tetapi masalah sekarang, di punggung dia ada tahi. Bila kucing yang ada najis di punggung dia, ada tahi di punggung dia, naik atas riba kita ketika kita tengah semayang, tengok-tengok ada najis di punggung dia, batal semayang kita, tidak dimaafkan. Sebab kita sudah menanggung najis. Walaupun najis tu duduk di punggung kucing, tak kena pun pakaian sembahyang kita sekalipun, dihukumkan kita menanggung, tidak dimaafkan. Kucing yang sama, dia berlari, dah semayang kita batal dah ni, kita pun kejar dia, terjatuhlah dia ke dalam air satu benda yang kita simpan untuk berwudu. Terjatuh dalam air itu, dia pun melompat keluar kembali. Air itu sedikit. Kucing masuk dalam air tak ada masalah, kucing suci, tapi di punggung dia ada najis. Macam mana? Najis dah air itu, dimaafkan. Air itu kekal suci, walaupun ada najis di punggung kucing sekalipun, dimaafkan nisbah dengan air yang sedikit. Tapi sanggup tak lagi pakai air tu, tu bicara lain. Sanggup tak sanggup, tu bicara lain. Sekarang kucing tu ada najis di punggung dia, kita tengah semayang, dia naik atas riba, tengok di punggung dia ada tahi, semayang kita batal, tidak dimaafkan. Kita pun kejar dia,
Dia pun terjatuh dalam air satu bodi yang kita simpan. Dia pun terjun keluar. Kucing hak membatalkan sembahyang kita tadi tu, hak ada tahi di punggung dia tu. Dia pun jatuh ke dalam air satu bodi kita. Dia pun keluar. Air tu kekal suci. Dimaafkan. Hak najis di punggung kucing tu dimaafkan nisbah dengan air. Tapi bukan kata di punggung tu ada najis. Kucing hak tak ada najis di punggung, dia jatuh ke dalam air satu bodi, air tu kita buang lalu dah. Walaupun kucing hak tak ada najis di dia, ni kucing hak ada najis di punggung dia. Memanglah kita air tu kita dak tergamuk dah nak pakai, tapi air tu najis ke dak dimaafkan nisbah dengan air sedikit. Sebaliknya, hak najis yang ada di punggung orang yang istinja dengan tisu, di punggung tu ada lagi bau tahi. Nisbah dengan semayang, sah semayang, dimaafkan nisbah dengan semayang. Jadi imam pun sah dianya. Pandai ni. Di punggung tu ada najis, ada najis sebab dia tidak istinja dengan air. Istinja dengan air barulah menghilangkan sekalian sifat najis. Kalau istinja dengan tisu sahaja, hanya hilang dia punya air najis, zat najis hilang, sifat najis tak hilang. Dimaafkan nisbah dengan sembahyang. Tetapi orang yang istinja dengan tisu tadi, dia ada bathtub panggil dah. Air bathtub tu tak sampai 2 kolong. Kalau sampai 2 kolong tak ada isu lah. Air bathtub tu tak sampai 2 kolong. Ke bathtub tu sampai 2 kolong kalau besar? Sampai 2 kolong? Besar juga. Sampai 2 kolong. Tengok setakat mana dia penuh. Mana kita letak gini lah, biarlah besar-besar pun air sikit, air tak penuh, air tak sampai 2 kolong. Dia masuk dalam bathtub, di punggung dia ada najis tadi tu, maka air dalam bathtub tu hukum najis sekaliannya, tidak dimaafkan nisbah dengan air yang sedikit. Semayang tadi, maaf nisbah dengan semayang. Masuk dalam bathtub air sedikit, menajiskan air. Sebab apa? Sebab najis di punggung orang istinja dengan tisu, tidak dimaafkan nisbah dengan air yang sedikit. Najis di punggung kucing tidak dimaafkan di sebuah semayang kita batal. Dia termasuk ke dalam air yang sedikit, tidak menajiskan air sedikit, dimaafkan di sebuah air itu kekal mutlak. Sebaliknya, najis yang ada di punggung orang istinja dengan tisu semayang, okey, dimaafkan. Tapi orang tu kalau dimasuk dalam bathtub air yang sedikit, air itu dihukumkan najis walaupun tak berubah sekalipun. Sebab apa? Sebab najis ada di punggung dia. Ni dia kena buat gambar gajah tu. Buat gambar gajah. Dia maafkan nisbah dengan semayang, nisbah dengan air yang sedikit. Tapi kita sekarang ni bukan bicara air yang sedikit. Kita bicara berkaitan dengan sembahyang. Kita bicara berkaitan dengan sembahyang. Cuma kita panjang sikit. Macam mana dengan air sedikit? Ada najis yang dimaafkan. Mana najis tu masuk dalam air sedikit, air kekal suci. Ada yang tidak dimaafkan. Tapi itu bicara lain lah. Ini kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan syarat sah sembahyang, suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Mana ada najis yang dimaafkan. Jadi sekarang ni najis selain daripada darah, nanah, dana, tahi, air kencing, tidak dimaafkan sama sekali. Semayang kita batal. Barulah pergi kepada persoalan darah, nanah dan dana. Darah, nanah dan dana. Darah, nanah dan dana ni dia bahagi pada 3 bahagian. Yang bicara dahulu bahagian pertama, yang tidak dimaafkan sama sekali darah ni. Mana? Darah najis mughallazah. Darah anjing, darah babi tidak dimaafkan sama sekali, nisbah dengan sembahyang. Yang kedua, darah yang kita lomorkan darah. Kita ambil darah, tengok main, kita duk pegang darah tu. Darah yang kita sengaja lomorkan di badan kita. Kita sengaja lomorkan di badan. Sedikit darah sekalipun tidak dimaafkan sama sekali. Yang ketiganya,
darah tu sudah bercampur dengan yang lain. Contohnya darah, nanah, dana ni bercampur dengan obat. Ni kalau kita kita luka, kita ada darah luka ataupun berpenyakit, ada nanah, dana apa semua, dia sudah bercampur dengan yang lain, dia bercampur dengan obat apa semua, maka tu tidak dimaafkan walaupun darah tu sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagian keduanya, darah ni dimaafkan jikalau banyak sekalipun. Dimaafkan nisbah dengan semayang jikalau banyak sekalipun. Darah kita sendiri. Darah kita sendiri ni bukan kita yang lomorkan di badan kita dan tidak bercampur dengan yang lain. Faham tak ni? Mana darah mak, asal contoh dahulunya bekas pacak gigi. Bekas pacak gigi tu darahnya banyak. Maknanya di betih kita, di kain pelekat kita, sampai di sejadah kita pun ada darah. Tapi darah kita sendiri. Banyak mana sekalipun dimaafkan. Walaupun jadi keji sekalipun. Apa keji? Keji ni bang apa? Berlomoran lah kata bang keji tau. Dan kita kata jikalau keji sekalipun dimaafkan juga. Mana berjeru? Berjeru dong. Tengok-tengok di peha kita tu tak nampak dah warna kain. Mana darah banyak sangat contohnya. Keji sekalipun berjeluan. Berjeluan. Betul, berjeluan. Berjeluan. Mana banyak sangat. Sekalipun darah kita sendiri dimaafkan. Berjumlah sekalipun. Banyak satu dah maaf. Berjeluan ni bukan banyak dah. Banyak sangat-sangat dah. Sekalipun. Keji sekalipun tak dimaafkan. Mana kalau kita tengah-tengah semayang, rasa sejuk di betih kita, tengok-tengok Allah berjeluah dengan darah. Tak usah berhenti semayang, jangan berhenti. Sebab apa? Dimaafkan, jangan berhenti semayang, kita tak batal. Tu darah najis. Itulah darah najis. Tapi darah kita sendiri, banyak mana sekalipun dimaafkan. Tak usah berhenti lah. Tu kita tengah semayang. Sudah dah semayang. Kita nak semayang ba'diyah. Maknanya kalau nak pergi basuh boleh dah tu. Kita tambah pergi basuh lagi, nak semayang ba'diyah dulu. Sah semayang ba'diyah tu. Sengaja dah jadi, sengaja sekalipun. Sebab apa? Dimaafkan. Tapi disunatkan basuh dulu. Sebab apa? Najis tu, walaupun maaf pun barang najis. Kita nak menghadap Allah Ta'ala, takkan dengan najis-najis gitu. Hak tadi tengah semayang, kita dak sedar hak mana ada pacak gigi, kita periksa tengok dah di betih kita balik kebun ni tak ada apa-apa pun. Mana kita periksa, kita cek dah, takut ada hak pacak gigi. Tengah semayang barulah sedar. Tengah semayang, sekarang ni sudah dah semayang kan, boleh pergi basuh kan, pergi basuh dululah. Tapi kalau dia malah agak nak basuh, dia nak semayang juga dengan darah tu, dimaafkan darah tu, sah semayang. Itu yang kedua. Ni yang ketiga. Darah yang dimaaf akan jika sedikit iaitu darah yang dimaafkan akan jika sedikit ni, darah yang keluar dari seseorang dengan perbuatan dirinya. Dengan perbuatan dirinya. Dengan perbuatan diri ni, kalau darah, kalau perbuatan diri ni, kalau kita kata darah, nanah, dana, hak dalam bisu, hak kita yang cocok. Tu perbuatan dia tu. Pada ni. Sekarang kita ada bisu. Dalam bisu tu darah, nanah, dana cukup lengkap di dalam tu. Busuk kita kata. Kalau dia pecah sendiri, bukan perbuatan kita, kena dia kain pelekat kita banyak mana sekalipun. Sebab apa? Darah, nanah, dana kita dimaafkan. Sah semayang. Tapi kalau bisu tu pecah dengan perbuatan kita, kita yang pecahkan bisu tu, dimaafkan jikalau sedikit. Yang saya contoh sebelum ni, kita pecahkan jerawat. Tu perbuatan sendiri tu. Sekarang kita pecah jerawat.
Di jerawat tu apa dia tak ada? Darah, nanah ada belaka di jerawat. Najis tu. Kita pun khutih. Jadi najis lekat di pipi, najis lekat di jari kita. Tapi sikit ke banyak? Sedikit. Dimaafkan. Dimaafkan. Ada ni. Dimaafkan di sebangun semayang lah. Tapi kalau tangan kita masukkan ke dalam air yang sedikit untuk basuh tangan, air tu automatik dihukumkan najis. Tidak dimaafkan disebut dengan air. Ni. Kita ada tak sedar ni. Kali duduk dengar kuliah maghrib ke contohnya. Duduk alik, kita pun pecah jerawat. Lepas tu kita pun gitu je. Basuh tak? Isyak nanti semayang. Di pipi ada najis, di jari ada najis. Darah, nanah, dana memang hak kita, tapi dengan perbuatan di kita yang pecahkan. Sikit ke banyak? Sikit, tak nampak dahnya. Dia maafkan, tapi najis. Kalau kita pergi makan nasi ke kita tak basuh tangan, haram, sebab kita makan setengah najis. Tapi ni semayang tadi dimaafkan. Sebab apa? Sedikit. Tapi darah, nanah, dana kita sendiri, kita yang pecahkan. Tu. Iaitu darah yang keluar daripada seseorang dengan perbuatan dirinya, dia yang pecahkan. Bisu ke, jerawat ke, atau darah yang ajnabi, yang sunyi daripada belomo, darah ajnabi asing, yang tak belomo, dapat dia sedikit je. Darah asing dipanggil darah ajnabi. Kita ajnabi ni mahram dengan ajnabi tau. Mahram, ajnabi. Dia ajnabi ni darah asing. Apa makna darah asing? Bukan darah kita sendiri. Bukan darah kita sendiri. Itu dipanggil darah ajnabi. Contohnya darah nyamuk. Darah nyamuk. Kita sebut darah pacak tadi. Kita sebut darah nyamuk, tapi maksudnya lain. Darah pacak maksud lain, darah nyamuk maksud lain. Darah pacak, ibu pacak jatuh dah, kenyang dah ibu pacaknya, dia jatuh dah. Darah apa tu di kain pelekat? Darah pacak. Kita kata darah pacak apa? Bukan darah pacak, darah peha kita tu kan. Darah betih kita tu bukan darah pacak. Mana apa? Darah tempat pacak gigi. Darah pacak ni ada dalam tubuh pacak tu. Tapi kita panggil darah tu darah pacak. Makna darah tu keluar tempat pacak gigi. Bukan darah pacak, darah kita sendiri. Berbeza dengan apa dia sebut kata, apa benda di baju? Darah nyamuk. Tu lain. Darah nyamuk ni, kita tengah semayang, nyamuk gigi kita pun katok. Nyamuk tu mapuh, nyamuk tu jatuh bangkai dia. Lekatlah darah di baju semayang kita. Itu panggil darah nyamuk. Tu lain. Darah pacak lain, darah nyamuk lain. Kalau ikut kita cakap lah, kita cakap, darah nyamuk ni darah yang keluar dari tubuh nyamuk. Ini dia panggil darah ajnabi. Tapi nyamuk ada darah tu, dia ambil, dia isap mana? Isap hak kita. Tapi bila masuk dalam tubuh nyamuk, tak panggil darah kita, dia panggil darah ajnabi. Ada ni. Kalau nyamuk tu tak gigit kita katok nyamuk, tak ada darah-darahnya, memang darah tu diisap hak kita. Tapi bila masuk tubuh nyamuk, dia panggil darah nyamuk, bukan darah kita, dia panggil darah ajnabi. Kita pun katok, mapu nyamuk tu, bangkai tu jatuh, tengok di baju kita ada darah nyamuk, sedikit, dimaafkan pada sembahyang. Darah nyamuk memang sedikit. Cerita bab darah ni bukan hanya darah nyamuk hak di gigi kita. Darah ajnabi ni darah selain dia darah anjing dan babi. Termasuk darah ayam. Kita sembelih ayam. Kita sembelih ayam ni tiba-tiba mengercik. Darah ayam tu kena kain pelekat kita, mengercik. Jadi mengercik ni dia halu. Kecil. Dimaafkan. Digi semayang dengan kain pelekat yang sama, basuh pun tidak, sah semayang dia. Sebab apa? Darah tu sedikit. Tapi sedikit pun dia mengercik halu. Tapi kalau himpun jadi besar juga. Nak himpun macam mana? Boleh himpun?
Mana kalau himpun ni tak boleh himpun darah ni. Dia halu-halu dia pekat-pekat nak himpun macam mana. Kalau kata himpun memang dia halu-halu. Kecil. Tapi kalau himpun jadi besar, sekalipun hukumnya sedikit. Itu pandangan muktamad, pandangan Imamul Haramain. Pandangan Imam Ghazali, murid pada Imam Haramain, pandangan Imam Musawali, hukum banyak, tidak dimaafkan. Cuma kita nak panggil sedikit ke nak panggil banyak ke ni, nak suka macam mana? Darah ni sedikit, darah ni banyak. Dia pandangan muktamadnya kepada uruf ni kepada agama. Agama macam mana? Agama kiranya tahu tu kecil je tu, sedikit je, dia pun hukum sedikit. Kalau darah nyamuk memang sahih lah sedikit. Kalau kata tu banyak gitu tu, ada hukumnya banyak kepada uruf. Itu hak pandangan yang muktamad. Tapi satu pandangan bukan ke uruf. Dia kira sedikit ni besar duit 10 sen. Sikit. Besar 2 jari, kata setengah pandangan sedikit. Ada mengatakan sedikit ni besar tapak tangan. Allah, besar tapak tangan. Kalau ke uruf banyak dah. Sikit banyak ni. Ini pandangan mazhab Hanafi dan pandangan qaul qadim dalam mazhab Syafi'i kita. Ni. Tapi yang masyhurnya sedikit ni sebesar duit dirham, sebesar duit 5 sen kalau kita. Itu masyhur. Masyhur kita, kalau sedikit tu besar mana? Sebesar duit dirham, sebesar duit 5 sen. Duit 5 sen bukan dia sipu dah duit 5 sen. Kecil duit 10 sen tu besar. Duit 5 sen itu masyhur. Besar duit 5 sen sedikit. Itu masyhur dia. Ni ada kata besar duit 10 sen, ada kata besar 2 jari. Ada sebesar ibu jari sedikit. Kau kodim dalam mazhab Syafi'i besar tapak tangan. Tu kali ke urus ke ramah panggil banyak dah gitu tu. Tapi nak kitanya kalau darah nyamuk memang sedikit lah. Kita katok nyamuk, lekat daun nyamuk di baju kita, tak ada masalah. Tapi kita katok nyamuk ni luar semayang ni. Kita pun nak masuk semayang, malah nak pergi basuh contohnya. Boleh teruskan. Tapi sunat pergi basuh dululah bab najis tu darah tu, walaupun dia maafkan. Kan ni. Sebab apa? Darah tu memang sedikit. Sama dengan hak tadi, hak kata sembelih ayam mengercik di kain pelekat, memanglah halu. Maka hukumnya sedikit. Walaupun oleh kerana dia halu-halu ni luar, kalau hipung tu jadi besar sekalipun, hukumnya sedikit. Itu pandangan muktamad, itu pandangan Imamul Haramain. Jadi kalau darah kita sendiri banyak mana pun dimaafkan, tapi kalau darah ajnabi dimaafkan jikalau sedikit. Dan termasuk juga dimaafkan jikalau sedikit darah kita sendiri juga. Ni darah kita sendiri, darah pacat tadi banyak mana pun berjeluah sekalipun berjeluah dah kita panggil keji banyak mana sekalipun berjeluah dimaafkan, sah semayang. Sebab darah kita sendiri. Darah ajnabi dimaafkan jikalau sedikit. Ataupun darah kita sendiri, nanah kita sendiri, tapi kita yang pecah, kita pecah jerawat. Hak kita sendiri tu, darah, nanah, jerawat tadi, tapi kita yang pecahkan, dimaafkan jikalau sedikit. Hak ada pipi, hak ada jari. Hak ni darah kita sendiri, tetapi dimaafkan jikalau sedikit sahaja. Mana? Darah kita sendiri yang keluar daripada rongga. Darah kita sendiri tetapi keluar daripada rongga. Berdarah hidung. Darah kita sendiri, faham tak ni? Tapi keluar daripada rongga. Dia pun bertitik atas baju semayang kita. Darah kita sendiri, tapi berbeza. Walaupun darah kita, dia keluar daripada rongga, dimaafkan jikalau sedikit. Kalau setakat setitik 2 tu, lepas tu berhenti, okeylah, teruskan semayang. Tapi kalau darah tu keluar nyocor apa? Keluar banyak lah. Keluar banyak tu, berhentilah semayang. Sebab apa? Batal dah.
Kan kita mengaji kan darah kita sendiri banyak mana dimaafkan, bukan keluar daripada rongga. Kalau keluar dari rongga, dimaafkan jika sedikit. Sebagai contoh, darah haid perempuan tu keluar dari rongga. Dia nak semayang ni, sepas haid nak semayang, dia tengok di pakaian dia ada darah haid sebelum tu. Tengok banyak ke sedikit, kan darah haid darah sendiri keluar dari rongga. Dia kena kira banyak ke sedikit. Kalau sedikit, okey, boleh semayang, dimaafkan. Kalau banyak, wajib kena basuh dulu, tidak dimaafkan. Walaupun darah haid darah sendiri, sebab darah hidung darah sendiri, tapi keluar daripada rongga, dimaafkan jikalau sedikit. Banyak tidak dimaafkan. Jadi darah kita sendiri ni hak bukan keluar daripada rongga, barulah dimaafkan jikalau banyak mana sekalipun. Jadi hak kita ni cerita hak bab darah lah. Dia ada lagi hak darah-darah yang dimaafkan nisbah dengan darah pula. Bukan darah najis-najis yang lain, tetapi dimaafkan nisbah dengan semayang. Cuba dah kita ni bicara darah, nanah, dana saja. Hak saya sebut tadi tu, hak orang istinja dengan tisu tu. Orang istinja dengan tisu tu ada najis di punggung dia tu, dimaafkan nisbah dengan sembahyang. Dimaafkan nisbah dengan sembahyang. Itu bukan darah, itu tahi lah, air kencing lah. Kita buang besar, istinja dengan tisu. Kita buang air kecil, kita istinja dengan tisu. Itu bukan darah. Najis tahi itu, najis air kencing, dimaafkan, sah sembahyang kita. Dan di antara laginya, najis memang najis, tapi dimaafkan nisbah sembahyang jikalau sedikit. Contohnya najis apa ni? Lumpur ataupun air jalan yang yakin najis. Air jalan yang yakin najis. Ni hak yakin najis ni. Mana? Lopok tu ada tahi lembu. Yakin najis tu. Bila kita pijak lopok tu, maka air lopok tu mengercik di pakaian semayang kita. Sedikit je dimaafkan, sah semayang. Sebab apa? Suka nak pelihara. Hak yakin najis ni. Maknanya kita kata air tu turun daripada mana tu? Atas bukit tu. Atas bukit tu ada rebang ayam. Memang nampak betul-betul. Air tu memang datang dari air rebang ayam. Memang najis. Maknanya kena di kaki kita sedikit, dimaafkan. Kena di kain pelekat kita sedikit, dimaafkan. Sembahyang tanpa basuh sah, tapi kita disunatkan basuh terlebih dahulu. Kita disunatkan basuh terlebih dahulu. Tapi kalau tak basuh macam mana? Sah sembahyang. Walaupun di kaki kita, di kain pelekat kita ada najis yang diyakini. Mana? Najis air jalang tu, hak diyakini. Walaupun lopok tu ada tahi babi sekalipun, najis mukhalazah, tapi tetap dimaafkan, sah semayang. Hak ni hak diyakini najis. Hak kitanya bukan najis, hak kitanya. Kita musim-musim hujan kan. Kan hak kita duk langgar naik motor tu. Naik motor lah ni. Itu bukan najis, hak tu kotor je. Ke macam mana? Air ni air roda tu. Tak payah siapa ke akak kaki macam mak rempik ni. Kakak kaki apa tu? Tu baru lepas hujan kan? Baru lepas hujan. Bila lepas hujan ni kan jalan tu basah. Kan dia punya lidi tu kan mengercik alah-alah. Hak tu bukan najis hak tu. Hak ni yakin najis. Lopok tu ada tahi sekalipun, dimaafkan jikalau sedikit. Kalau rebah dah lopok tu, tu dah maaf dah lah tu. Ni sedikit ni, dimaafkan. Kalau bos takat air jalan yang tak ada najis, bandar ni ada tahi lembu, mana? Hak ada tu kotor lah kita kata. Tu bukan najis. Hak ni hak yakin najis. Hak yakin najis, dimaafkan. Ni bukan air jalan, cuma
Naik mutu kita mana? Macam-macam habuk yang kita langgar kan. Siapa tukar baju, berapa kita langgar habuk masa naik mutu tu, habuk apa tak tahu dia kata. Lepas tu kena tukar baju dia kata. Berapa? Takut najis. Tu was-was. Ada bahasa tu. Dan kita naik mutu kan. Apa benda tak ada? Abuk-abuk je lah. Naik mutu tu. Tu tak najis-najis. Tu kata kena pakai baju hujang lah. Biar tak hujang pun. Pakai baju hujang. Biar tak hujang. Pelik tu. Pakai baju hujang lagi masjid. Hujangnya tidak. Sebab apa? Nak melindungi daripada kena habuk-habuk. Dah. Apa was-was kita lalu. Hak ni betul-betul air jalan yang memang diyakini najis. Memang diyakini najis. Dimaafkan jikalau sedikit. Jangan was-was sangat. Mana sikit Ustaz? Kadar sikit tu macam mana? Tadilah kembali pada uruf ataupun kembali kepada duit 5 sen ke 10 sen ke 2 jari ke besar tapak tangan ke, tapi pandangan muktamad mazhab Syafi'i sebesar pada uruf pada ramai, masyhurnya sebesar duit dirham, duit 5 sen. Itu sedikit. Tadi sedikit banyak tu dia punya sukatan dia. Ni kita cerita mazhab Syafi'i ni. Kalau cerita mazhab-mazhab lain, hak kita hukum najis, mereka hukum tak najis, sama telah lagi lah. Itu benda yang nak mengurangkan was-was di hati kita. Nak mengurangkan was-was. Dan memang kita hak tadi hak habuk jalan tu, tu nampak sangat. Hak ni naik mutu, hak lepas hujang ni. Tak mengecik ke belakang kita? Kalau kayu basikal pula, tak mengecik ke belakang kita? Kata nak kira mana? Mesti ada air jalan ni. Kita nak pergi ke masjid hujang tak ada dah, tapi air jalan ada. Mengercik kan. Hak yakin najis pun sedikit dimaafkan. Kalau mengercik-mengercik halu-halu, dimaafkan. Hak yakin najis, air tu memang air tahid. Hak yakin najis, dimaafkan. Hak ni tak ada ni. Hak ni bukan air najis. Ini air kotor, air jalan. Hak kotor sahaja. Tapi kalau hak setakat habuk-habuk jalan raya naik mutu, tu bukanlah waktunya. Dia kadang-kadang tu tengok satu-satu perkara, kita mai takut lalu dah. Tengok najis ke? Walah hak dalam betul-betul dalam lopok tu nampak najis pun dimaafkan lagi. Hak ni kemungkinan najis, kemungkinan tak ada. Hukum fiqh tak ada kemungkinan. Tak ada. Ni tengok najis sikit jauh tu pun takut dah. Mana apa ni? Takut kena. Dah. Hak yakin najis, yakin kena di kita, barulah dihukumkan kita kena najis. Yang yakin najis satu, yakin kena di kita dan nampak dengan mata yang pertengahan, baru hukum najis. Mana kalau kata air jalan tadi tu, air jalan yang diyakini najis. Air jalan yang ada ni biasanya hanya kotor juga, tidak ada najis. Hanya kotor. Kotor pun sunat kita basuh, sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sembahyang. Ini kita cerita najis yang dimaafkan ataupun tidak dimaafkan. Tapi walaupun najis tu dimaafkan, tapi najis kita nak sembahyang, basuhlah dahulu. Bukan najis, kotor pun kita nak semayang, sunat kita pergi mandi dahulu. Kita tubuh busuk bangun, tak ada najis, tapi berpeluh-peluh kotor. Nak semayang, sunat pergi mandi dulu, sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bicara bab hukum. Manakah najis yang tidak dimaafkan pada semayang, manakah najis yang dimaafkan pada sembahyang. Sebab syarat sah semayang adalah suci badan, pakaian, tempat daripada najis yang tidak dimaafkan. Dan dimaaf darah kutu, anjing dan sedikit nanah, dan dana yang ajnabi, dan darah kutu, dan pijak, dan tuma. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.